Hai Hampa, Assalamualaikum. Okay, Hampa, untuk hari ni saya nak cerita dekat Hampa tentang satu lagi kisah seram berkaitan tentang hobi. Hobi yang akan membuatkan malapetaka pada sebuah keluarga yang bapa mereka ni ataupun kepala keluarga mereka ni sangat minat dengan aktiviti bela ikan laga ataupun ikan beta. Apa mesti pernah dengar ikan yang selalu mereka letak dalam botol, dan budak-budak kampung selalunya mereka akan pergi dekat parit ataupun dekat paya-paya yang ada lopak. Mereka akan cari ikan ni, mereka akan masukkan dalam botol, mereka bubuh daun pisang kat tengah-tengah tu, dan mereka akan simpan. Mereka akan jumpa member mereka akan bagi ikan ni macam lawan. Ikan ni memang cantik, dia memang punya warna yang unik dan buatkan ramai budak-budak suka, termasuklah orang dewasa. Okey, cerita dia bermula macam ni. Ayah dia ni bolehlah kita namakan dia Aziz. Aziz ni dia ada 3 orang anak lelaki, dan jarak 3 orang anak lelaki mereka ni tak jauh beza. Adi, Ahmad dan juga Ali. Okey, jadi si Aziz ni dia sendiri suka sangat dekat ikan laga, yang mana dia sampai buat satu kolam. Lepas tu kat kolam tu dia akan letakkan ikan-ikan laga yang dia dah tangkap kat dalam kolam tu tadi. Pada satu hari, si Aziz ni dia ajak anak dia 3 orang tu ikut dia, sebab anak-anak dia ni tak besar. Jadi dia naik motor berempat, pergilah dekat satu bayar. Bayar ni dia dah selalu dah pergi untuk ambil ikan, tapi selama ni dia tak pernah lah kena ganggu ataupun dia kena macam kacau ke. Jadi dia memang akan selalu pergi kat situ untuk nak cari stok-stok ikan baru untuk dia tangkap dan bawa balik. Jadi dia pun ajak anak-anak dia pun membunci kat belakang. Kemudian dia pun pilah dekat tempat yang mereka tuju. Okey, lepas tu selepas dah dekat 20 minit dia pun naik motor macam tu, dia pun sampai. Si Aziz ni pun parking dah motor dia dekat tepi jalan, dan mereka terpaksa turun kat bawah. Macam jalan tu dia agak mencuram, macam berbukit sikit. Turun kat bawah, dekat bawah tu barulah ada paya. Dekat sana bila mereka sampai, macam biasalah keadaan paya, seram, nampak gelap. Tapi Aziz ni dia dah biasa main sini seorang-seorang, jadi dia rasa macam tak ada apa bagi dia. Dia pun terus ajak anak-anak dia supaya tengok dekat ayam tu, kalau nampak ada bui-bui banyak, dekat bawah bui tu akan ada ikan. Jadi tangguk ataupun pakai penapis tangkap ikan yang ada kat situ. Sewaktu mereka ni duk tengah syok lah, ataupun duk tengah asyik duk tangkap ikan ataupun sok ikan, tiba-tiba anak bongsu si Aziz ni, Ali, tiba-tiba dia menjerit. Dia menjerit dengan suara yang agak kuat, buatkan semua yang ada dekat situ tengok kat dia. Dia duk menangis sambil tangan dia terketak-ketak tunjuk pada satu arah dekat hujung paya yang mereka duk cari ikan tu. Jadi bapak dia pun segeralah pergi dekat dia, dan si bapak dia ni tanya dekat dia, Ali, kenapa ni? Pasal apa? Tapi Ali ni dia tak boleh nak cakap apa. Dia hanya mampu duk tunjuk-tunjuk kat situ sambil menangis terseok-seok. Lepas tu mereka terdengar suara yang amat menyeramkan, yang buatkan si Aziz ni dia terpaksa tukar fikiran, stop apa yang mereka duk tengah buat tu sekarang, ajak anak-anak dia balik. Dia kata, cepat ambil barang-barang kita, jom kita balik. Dia pun capai apa yang patut, terus mendaki dan pergi dekat tempat yang mereka simpan motor mereka tu
tadi. Bila dah sampai kat sana, mereka pun masukkan botol-botol yang mereka dah isi dengan ikan yang mereka dah tangkap dekat situ dalam kargo motor. Ali ni memang dia duduk depan. Dia duduk kat depan tu kat kargo dengan ayah dia, dan abang dia dua orang lagi duduk kat belakang. Sewaktu mereka nak naik motor duduk balik ni, apa, time tu nak dekat senja dah. Dan si Adi ni perasan dalam beg yang dia letakkan botol-botol ikan tu, hampa tahu, terasa sangat berat. Seolah-olah bukan ikan dengan ayak yang dia bawa. Padahal tak banyak mana pun botol yang dia bawa tu, tapi dia terasa seolah-olah ada benda berat yang dia duk tengah bawa sekarang ni. Tapi dia tak cakap apa-apa. Dia kerana risau, duk fikir apa yang jadi kat adik lelaki dia. Mereka pun sampailah kat rumah. Time tu dekat pukul 7.45 malam. Okay, anak-anak dia semua dah masuk tidur. Dan si Aziz ni duk berfikir. Dia sempat tanya dekat anak dia yang bongsu tadi, Ali, apa yang Ali nampak sewaktu Ali menjerit ketakutan sewaktu mereka ada dekat paya tu tadi. Dan si Ali ni beritahu dekat bapak dia yang dia nampak satu lembaga yang amat besar, menyeramkan. Duk tengok ke arah mereka dalam keadaan marah. Sebab itulah dia takut. Kemudian apa, sewaktu dah nak dekat mereka ni macam semualah nak tutup lampu, nak lena. Sebab anak-anak dia pun dah masuk dalam bilik masing-masing. Dia dan isteri dia dalam bilik dia. Jadi dia perasan yang anak dia Ali ni tiba-tiba menangis. Menangis ni tak berhenti-berhenti, seolah-olah takut. Dan si Ali ni beritahu dia nampak lembaga yang ada tadi dekat paya tu ada dalam rumah mereka. Duk macam mundar mandi dekat dalam rumah mereka ni. Jadi dia takut. Waktu ni keadaan dalam rumah tu dah jadi macam kecoh lah. Aman dengan Adi, anak sulung dan anak nombor 2 mereka pun bangun untuk nak tengok kenapa adik dia menangis. Dan waktu mereka duduk tengah kalut-kalut ni, mereka perasan si Adi tak ada. Dek kerana bimbang, ayah dia ni pun mangkit sambil panggil nama Adi. Tengok-tengok Adi sedang berdiri dekat dapur dalam keadaan macam badan dia ni mengerah. Pandangan mata dia ni kan melihat ke arah botol-botol yang tersusun dekat atas meja dekat dapur. Lepas tu ayah dia rasa macam tak sedap hati. Aziz ni jadi macam berkecamuk. Dia cuba panggil anak dia Adi ni berapa kali. Adi. Tapi Adi ni tak bagi respon. Buatkan si Aziz ni pegang bau dia. Goncangkan badan dia dan tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh dan dia jadi macam mengeletak sambil mata dia terbeliak. Keadaan ni bertambah kecoh apabila Adi ni tiba-tiba dia bangun dan dia berlari keluar. Dan dia terjun dalam kolam yang mana ayah dia ni buat untuk isi ikan laga tu. Puas dia pun duk panggil si Adi ni. Dia tak mau bangun. Dia tak mau keluar daripada kolam tu. Dan dia hanya jengukkan kepala dia sekerat takat ni. Macam duk atas ayam tu sambil duk merenung ke arah mereka. Mujurlah hampa, abang ipar pada si Aziz ni tinggal berdekatan dengan mereka. Jadi si isteri Aziz ni cepat-cepat berlari ke arah rumah abang dia. Panggil abang dia supaya mai dan tolong tengok apa yang dah jadi dekat anak saudara abang dia lah. Jadi apabila abang dia sampai, dia pun kata, ya Allah, yang ni ada benda dah masuk dalam badan anak hang ni Aziz. Cepat-cepat kita tarik dia naik sebelum jadi benda-benda buruk. Jadi si Aziz dan abang ipar dia ni pun terpa pilah kat dalam kolam tu, tarik si Adi ni naik. Okay, bila waktu dia pun nak tarik Adi naik, hampa tahu tak, berat si Adi ni, seolah-olah macam dia pun tarik gundi yang berisi pasiang ataupun berisi benda yang sangat berat lah. Macam berat sangat dia pun tarik dia. Padahal dia tu seorang budak yang kurus dan kecil je. Dan sewaktu dia pun buat naik dia ni macam kena sawan, nampak tak? Dia bercakap dengan suara yang agak garau. Dia kata, hampa kena pulangkan balik semua ikan-ikan yang hampa dah tangkap ke paya.
Aku tak izinkan hampa ambil semua benda tu. Dia kata macam tu. Pak Aziz ni kata, hang ambil dekat payah mana, Aziz? Malam ni juga kita kena hantar semua ikan-ikan yang hang dah tangkap ni kat payah tu. Dan kemudian Aziz kata, aku tangkap dekat ujung kampung. Jom kita pergi lah ni, kata abang ipar dia. Dan mereka pun naiklah motor bertiga, bawa si Adi ni sekali untuk pergi dekat payah tu. Sewaktu sampai dekat sana, hampa tahu, belum cakap apa-apa lagi, si Adi ni tiba-tiba dia meloncat terjun daripada motor. Dia terus berlari ke bawah menuju ke payah tu. Sampai pak menakan dia dan bapak dia ni jadi macam seolah-olah lipat kudung nak suluh dan cari dia kat mana. Rupa-rupanya waktu mereka sampai dekat bawah, si Adi ni dia duduk berendam dengan keadaan muka yang bengih. Dia berkata, aku tak izinkan hampa semua datang dan ganggu tempat aku lagi. Apatah lagi bawa balik apa yang ada dekat sini. Kalau tidak, hang akan tanggung pada dia. Aku nak hang lepaskan semua ikan-ikan yang ada dekat rumah hang. Jadi, lepas mereka buangkan ikan yang sebelum ni mereka tangkap, mereka ingat benda tu habis apa. Tapi duk, bermula daripada malam tu sampai keesokan hari dia, Adi ni tiba-tiba seolah-olah kena stroke. Kaki dia lembik, dia tak boleh nak bangun. Doktor sahkan mungkin dia ni terkena stroke. Yang tu je lah yang mereka boleh bagi pendapat. Dan sepanjang 3 bulan dia hanya terlantang, tak boleh nak bangun. Semuanya terpaksa diuruskan. Sedangkan sebelum ni Adi adalah seorang budak yang sempurna. Mak dia mulalah menyalahkan bapak mereka lah, Aziz. Kata semua yang benda yang jadi ni adalah kerana bapak dia. Dan si Aziz ni pun dia rasa sangat-sangat menyesal. Dan dia tak tahu dekat mana dia nak mula, kat mana dia nak buat. Jadi sampailah satu malam dia mimpi ada satu lembaga ataupun satu suara yang kata kat dia, suruh dia buang semua ikan-ikan yang ada kat rumah dia, barulah Adi akan pulih. Lepas saja dia tersedak daripada mimpi dia tu, keesokan hari dia terus pecahkan kolam tu. Ikan-ikan tu semua dia ambil dan lempak kat dalam sungai yang ada. Dan tak ada satu ekor ikan pun ada dekat rumah dia lagi. Dan betul seminggu lepas tu, keadaan si Adi ni betul-betul beransur pulih. Dan dia pun dah boleh berdiri dan juga bangun tanpa bantuan siapa-siapa. Si Aziz pun dan isteri dia bersyukur sangat-sangat dengan apa yang dah jadi. Dan dia rasa menyesal sangat-sangat di atas perbuatan dia. Jadi kesimpulan kat sini, untuk hampa yang mana ada hobi yang macam ni, tak payahlah kita nak buat tanah ataupun buat benda yang bukan-bukan dan melibatkan anak-anak hampa yang masih kecil. Okay? Next time saya akan cerita-cerita lain pula. Okay? Harap hampa dapat klik like, subscribe dan juga komen. Bye hampa. Assalamualaikum.